Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera Asia. Kita bersiaran lagi pada hujung minggu ini iaitu 17 Oktober 2021 bersama saya Wan Alif dan juga Sharon dan juga kita ada Cikgu Cikgu Bong. Bong. Cikgu Bong sihat Sehat. Sharon sihat? Sehat. Sekali lagi kita dipertemukan Sharon. Betul. Sungguh sekian lama kita dipisahkan oleh pandemik COVID-19. Kita dipisahkan oleh kelas yang berbeza. Wah, dari hari ini kita bertemu semua dalam kelas Cikgu Bong, kelas pendidikan sains. Betul. Dan untuk pengetahuan Sharon, saya untuk kali keduanya bersama dengan Cikgu Bong. Dan saya tengok Cikgu Bong dah ada bawa, tak ekstrim sangat lah hari ini. Sebab hari itu saya ingatkan Wan Alif dah takut nak masuk kelas Cikgu Bong ni. Nak pindah sekolah dah ni. Apa kongsian ni Cikgu? Kisah yang saya tak tahu ni dengan Wan Alif ni. Hari itu kita main tentang balloon. Sempena nak apa? Ada budak baru masuk kelas bang. Jadi balloon ni tak jadilah Cikgu. Jadilah sikit-sikit. Sikit-sikit je. Tapi tidak mencapai objektif lah Cikgu. Ya. Budak baru katakan Sharon. Okey, sampai saya faham. Tapi aktiviti lain tu jadi jugalah Betul? sos tu kan. Ya, betul. Jadi Cikgu Buang, apa yang kita akan lakukan hari ini? Okey, hari ini kita lakukan, kita main juga aktiviti yang ringkas tapi sangat menarik. Kita ini kita ambil satu kertas ni, kita boleh potong kecil. Okay, lepas tu kita lipat. Okay, macam ini lipat dua supaya supaya dia boleh berdiri, cukuplah. Okay, mungkin Sharon tu dia ada terhalang sikit kan, saya alih sikit bahagian ni. Okay. So saya nak tanya kan, kalau macam ini, okay, macam mana kita buat kungfu? Dia boleh jatuh. Berangin lah. Tertiup lah macam mana tiup? Tiup yang mulut tapi kita tepuk macam tu lah. Ataupun tepuk kan. Sebab kenapa dia boleh jatuh? Sebab dia ada tiupan Ada kan? angin lah. Angin kan. Betul. Angin tiup dia kan jatuh. Sebab benda ini sangat nipis dan dia tidak tahan dengan angin itu. Tetapi kan, contohnya, kalau lah kita terhalang. Kalau depan tu dah halang dengan kotak. Ataupun kita halang besar, kotak besar ini. Ini kan, saya gantilah kotak besar lagi itu. Nampak tak? Susahlah. Cuba Walif, cuba. Susah sebab adik-adik boleh tengok kan? Tak dapat sebab dihalang dia ni. So Dapat. dapat juga. Tak nampak. Angin tu memang angin yang kuat lah. Silap mata lah. Kuat kan? Dia nampak tak kenapa tadi semasa Alif tu dia tiup, sebenarnya angin itu dia lalu sini. Lepas tu kebetulan saya letak satu kotak di sini. So dia akan ke sana. Oh, dia kira macam adjust lah dia punya laluan Angin tu kan ikut ruang kan cikgu? Ya, ikut ruang. Kalau kotak saja dengan sini, cuba. Okay, go Alif, go. Tumbang juga? Tumbang juga. Ekon. Ekon lah. Itu tak dikira. Akan buat sekali lagi ni. Okey, kita kena cari arah tu untuk supaya dia tidak terjejas, supaya aktiviti ini tidak terjejas oleh angin dari pelbagai sudut lah. Nah, kalau adik-adik nak cuba aktiviti kat rumah tu, pastikan offkan kipas. Kalau ada aircon tu, jangan cari arah lah kita kena. Ya, pastikan kawasan tu kedap apa kata orang? Kedap udara macam tu kan cikgu? Tak ada laluan lah, tak ada kipas. Dia tidak ada pengaruh angin lah, tidak ada pergerakan angin lah. Ya. Kita letak tengah sini. Cuba. Cuba dari sana. Kuat lagi Wan, kuat lagi. Kuat lagi. Tidak kan? Ada lah goyang dia sikit. Ada sikit. Adalah Dia goyang dari sikit. tepi sini sikit. Ada. Tetapi kalau lah kita nak senang sikit, kita cuba pelbagai bentuk lah. Yang bentuk ini dia lambat sikit. Kita cuba pula ini. Yang ini ke arah sini. Cuba. Sekipas Kuat lagi Wan, kuat lagi. Jatuh juga. Jatuh juga. Mungkin juga, kan? selinder angin ni senang sikit nak masuk betul tadi. Selinder angin. So kita ni boleh buat aktiviti macam magic lah dengan kawan itu. Letak di depan sini. Kita boleh cakap, saya nak tembak dia. Bila dah tembak dia akan mati kan? Apa reaksi kalau kertas tu mati ya? Contohnya lah kita buat macam dengan budak-budak kan. Kita buat saya alih sikit nanti jatuh pula. Betul. Bang, ada tak jadi kan? So dia akan ikut arah tu. Angin tu akan mengikut arah bentuk itulah. Ya. So angin itu, so kita boleh buat macam reaksi. Alih silap tu, bang, dia akan jatuh pula. Ya, So maksudnya sebenarnya dia ini dipanggilkan kesan
koanda. Okay, kesan koanda di mana kalau English kita panggil dia koanda effect lah. Angin itu dia akan kecenderungan angin itu dia akan ikut laluan. Ikut tepi lah dia akan dari arah sumber angin itu, lepas tu dia pergi tepi, lepas tu dia ke depan lagi. Sebab itulah angin itu boleh jatuhkan kertas ini. So macam tu lah tadi, kalau betul lah kalau Cikgu Bong cakap tadi, kalau bangunan tu dia punya reka bentuk dia agak berpijak sampai ke atas, so dia tekanan angin memang tak dapat nak kata orang ikut arah lah Cikgu. Ya. Jadi ada potensi Sebab lah bangunan tu semakin tumbang. luas permukaan itu, semakin besar dia punya tu tekanan dari angin tu. Oh, Dia okey. tu pula. Jadi risiko lebih Kalau kurang rumah lah kita cikgu. rendah, okey sikit lah tu. Tak banyak jejas. Contohnya yang menara KLCC. Ya, tu yang sangat tinggi. So, you tengok dia punya reka bentuk tu memang membentuk silinder. Ya. Betul. Baru perasan cikgu. Rupanya ada rasional lah bentuk-bentuk bangunan yang didirikan. Ya, memang ada dengan kaitan dengan konsep saiz. Ya, betul. Okey, yang ini sudah. Lepas tu saya nak tunjuk lagi satu contoh di mana tadi kita dah tunjuk contoh untuk angin kan. Sebab saya sebut tentang Conan-Doyle effect ini dia sama ada benda alih, gas ataupun cecair. Sekarang kita nak cuba tentang cecair pula. Cecair. Kita nak Tapi kan tengok. sebelum tu cikgu, kita bagi dulu mungkin ada dalam kalangan anak-anak kita ni nak menyediakan bahan untuk bersama-sama melakukan eksperimen bersama kita pagi ini. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, semuanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali lagi bersama kami bertiga dalam slot pendidikan Sains Sejahtera Asia edisi hujung minggu dengan topik kita pada hari ini adalah Coanda Effect. Wan Alif teruja ni sebenarnya. Ya, betul. Kongsikan Coanda perasaan anda, Wan Alif. Perasaan saya sangat gembira lah, walaupun tak ekstrim macam kelas saya yang pertama kali. Saya tengok ni macam best pula. Macam masak-masak pula hari ni. Ada masak-masak ke Cikgu Bong? Ya, apa memang kan awal pagi 7.30 tu dah lapar. Sementara tunggu mak masak itu kita pun nak buat aktiviti yang ada kaitan sikit. Ada kaitan dengan memasak. Okey Cikgu Bong, apa yang kita nak lakukan ni, Cikgu? Tadi saya sebutkan tentang yang Coanda effect itu ialah dia berkaitan dengan yang kecenderungan benda alih sama ada cecair ataupun gas melalui permukaan itu. So tadi saya dengan Wan Alif tu saya sudah tunjuk tentang yang kesan udara itu gas tu kan. Sekarang kita nak cuba tentang tengok efek pada air tu. Okay? So ini air biasa. Untuk nampak kesan dia lebih jelas, kita akan tambah dengan berwarna lah. Okay? Berwarna makanan. Kalau adik nak cuba dengan air minuman dekat rumah boleh juga lah. So ini, okay. Bayangkanlah kalau kita tak ada gelas, terpaksa guna mangkok. Untuk minum, biasa kita minum sup kan dan sebagainya kan. Dan satu pula kita jumpa yang contohnya yang cawan. Yang tepi dia tebal. Tak sama kan? Cikgu. Tepi dia yang cawan, yang tepi yang tebal tu. Ya, tuangkan. Cuba kita tengok kan. Kononnya lah Wan Alif. Dia rasa yang minuman ini sangat sedap. Dia nak kongsi dengan rakan ataupun adik dia kat rumah tu kan. Sekarang kan pandemik, kalau nak satu mangkok ini dua orang kongsi tu macam tidak hygiene tidak relevan lah. Tidak relevan kan. Kita nak jaga kita kan. So kita terpaksa nak tuangkan yang ni ke kawan. Ke mangkuk yang lain lagi. Macam mana nak tuangkan? Macam mana tuangkan? Tanpa dia tumpah meleleh. Meleleh. Kita letak di ni bawah. Senang je Wan Alif, kau tumpah ni tak boleh terima ni. Saya rasa macam ni, kena ujung ni adik-adik, ujung ni kena masuk sini dik. Tunjukkan kehebatan anda. Tunjukkan kehebatan. Bagi habis ke? Okey. Tak. So apa yang adik-adik nampak tu masa Wan Alif tu cuba nak bagi tuangkan separuh. Tuangkan air ni ke bekas yang satu lagi. Kita nampak tak? Bila dari satu bekas ke satu bekas, tengok air tu dia akan mengalir, mengikut bentuk dia. Dia seakan-akan bentuk yang
tidak tajam. Ni permukaan tidak tajam dan tebal ini. So itu ialah kesan koanda juga. Okey, benda ini tu dia akan ikut bentuk itu mengalir ke bawah. Ya, cikgu. Ya kan? So ini pula. So sekarang kan macam mana pula? Kalaulah kita tuangkan ini balik ke mangkok. Ni. Kita tengok. Ni. Ada kesan yang sama tak? Tidak. Tak ada, kan? cikgu. Tidak kan dia Berbanding tidak yang mangkuk tadi. tidak. So, sebab itu lagi jarang orang ada bahagikan guna mangkok ini sebab ini ialah kesan koanda di mana dia akan mengikut bentuk ini. Okey, tetapi kalau kita guna bekas ini, bekas ini senang nak jumpa di rumah lah kan adik-adik. Bila kita tuang, dia tak akan melimpah keluar. Ini adalah berkaitan dengan reka bentuk. Tajam lah. Tajam dia tak ada bengkok ke belakang itu. Dia punya reka bentuk lah. So ini perbezaan dia. Biasanya mangkok memang macam ni sebab jarang orang tuang makanan tu dari mangkok ke mangkok kan. Tapi kita minum kan yang ini bekas yang kita tapau itu memang pas kita order dari luar itu kita nak tuang masuk ke mangkok, masuk ke pinggang yang lain kan dari. So itunya rekaan bentuk dia tu. Sama juga dengan yang ini, gelas ini. Gelas ini sama juga. Ya, kita cuba kita tengok. So bila kita tuang, dia ikut. Dia tidak akan susah mengalir ikut bentuk cawan itulah. Cuba kita buat ni cikgu, kalau kita gunakan benda yang sama tapi kita menggunakan permukaan yang berbeza. Kita cuba tengok. Adakah dia mengikut ataupun tidak? Dia tidak mengikut. Sebab dia memang terpulang kepada reka bentuk mulut itu. Pada tepi permukaan cawan ataupun mangkok ataupun apa-apa bekas lah yang kita untuk simpan cecair itu. Ini mungkin pun akan sama. Sebab dia sangat tebal dan dia ada bulat sikit. Itu ialah kesan koanda jugalah. So maksudnya bila kita buat rekaan tu untuk semua design tu memang ada apa? Ada rationalnya. Untuk menyiapkan kesan koanda ini supaya senang kita nak tuangkan larutan. Cecair itu. Maksudnya dia ada maksud yang tersendiri lah. Kalau kita beli tapau kat luar kat Sharon, dia guna apa bekas pakai buang ni, maksud dia memang ada fungsi. Benda ni tajam-tajam. Yalah, kita ingat dia untuk menutup tapau tu supaya tapau tu tak tertumpah. Untuk memudahkan penutupan tu rupanya dia ada fungsi. Ada 2 in 1 lah untuk senang untuk menutup dia tu ketat dan juga dia untuk elakkan dia ada kesan koanda ini. Tetapi kan kalaulah macam mana kita nak elakkan masalah kesan koanda ini kat rumah, kalaulah contohnya memang tak jumpa lagi apa-apa bekas yang senang untuk kita tuang, kita boleh pinjam alat contohnya chopstick. Kita ikut dia. Letak kat tepi, so dia akan ikut chopstick itulah. Kita kena slow-slow. Kadang-kadang itu ada tengok skill juga tak senang juga skill dia tu. So itu. Wan Alif macam mana pula skill dekat dapur ni? Boleh tahan tak Wan Alif? Boleh tahan tak? Kalau saya guna corong je lah. Guna corong ya. Boleh. Cara Itu yang mudah cara dan yang cepat. paling mudah dan selamat. Benda dah ada. Benda boleh settle kan? Benda boleh settle. Ada juga yang boleh guna tu belakang. Belakang kita sudu guna lah. belakang sudu. Boleh juga dan sangat dekat dengan dia tu. Kalau sikit macam ni okey lah Cikgu Bong. Kalau ada satu baldi periuk Cikgu bilang kan? nak habis Cikgu Bong. Guna pam terus. Guna pam terus Cikgu Bong. Ya, ini ialah salah satu contoh kesan koanda ini tentang larutan ini. Jadi kepada adik-adik yang berada di rumah, sekiranya anda tidak ada corong seperti ini, tak apa. Anda boleh guna apa-apa saja mangkuk ataupun bekas makanan yang terdapat di rumah anda untuk cuba jaya eksperimen ini.
seperti yang Cikgu Bong kongsikan, setiap bentuk menghasilkan hasil yang berbeza. Ya, dia ada kesan dia. Benda-benda ini sangat berfaedah dan banyak sebenarnya ilmu yang boleh didapatkan. Betul tak Cikgu Bong? Ya, selalunya kita tengok benda ni sebagai benda yang remeh ataupun benda yang biasa dalam kehidupan kita seharian, tetapi ianya ada maksud dan juga ilmu yang perlu kita dia pelajari. ada kaitan dengan konsep sains tu juga. Ya, konsep sains tu betul. Biasanya kita akan marah kan, kenapa mangkuk ini susah nak kita tuang dan satu meja basah dan sebagainya kan, rupa-rupanya dia ada perbezaan pada reka bentuk mangkuk ini dan juga cawan juga. So adik-adik kalau nak cuba tu, mungkin cuba dekat dalam bilik mandi ke ataupun sinki ke untuk elakkan atas meja tu basah. Habis nanti mengamuk lagi ibu bapa anda di rumah. Jadi kepada adik-adik semua dan kepada anda yang berada di rumah, terus kekal setia bersama kami bertiga kerana selepas ni Cikgu Bong akan menunjukkan eksperimen yang lain. Anda tengok depan kami ni ada banyak bahan-bahan yang akan kita gunakan sebentar lagi, semuanya dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Saya Wan Alif dan juga Sharon serta Cikgu Bong masih lagi dalam pendidikan sains Sejahtera Asia. Tadi kita dah buat tentang uji kaji kita tadi Koanda efek. Saya tengok uji kaji yang kedua tu lapar dah pagi-pagi macam ni, tengok ada buat air sirap bagai tu, aduh lapar. Dan yang kali ni pun dah saya tengok macam ada air berkarbonat pula atas meja tu. Cikgu ni nak buat masak-masak ke apa ni Cikgu? Sebelum kita nak minum kan, nak makan kan, kita main lagi. Kita main lagi. Dah macam telur saya tengok. Ini memang dah sah, dah lapar dah. Pimpong pun dah jadi telur dah. Cikgu bicara tentang makan dari pagi tadi dah. Pagi macam ni tak boleh bicara tentang makanan Cikgu. Ia menggoda selera kami berdua ni. Yalah. Tapi tak apa, biasanya kita bangun pagi, kita memang ada pergi exercise sikit kan. Betul. Yang ini pun salah satu pimpong ini. Kan? Pernah tak Wan Alif main pingpong tu? Pernah. Dulu zaman-zaman sekolah tu. Pernah main sekolah. Sekarang pun ada. Oh, hebat kan? Masih pandai main dah? Masih pandai main, masih pandai bermain Pandai tu taklah pandai sangat. Cuma kata orang tu nak isikan masa lapar, main-main sikit-sikit. Ya kan, sebab kan kat luar tu kita tak boleh keluar pergi gym kan, pergi jogging kat luar pun kita risau. So exercise saja kat rumah kan. Yes, betul. So yang ini daripada kita exercise kan, kita tiga ni duduk sini, takkan atas meja ni kita nak main pingpong. Betul, tak muat Cikgu. Kita cuba, okey? Caranya kita main macam ni, okey? Ini menggunakan hair dryer ya. Kita tengok hair dryer pun pagi-pagi ni mood dia tak tu. Ini hair dryer kan. Cute kan? Hair dryer ni kecil saja. Tapi tengok apa yang terjadi kalau saya letak di atas. Pingpong letak di atas hair dryer. Dia akan terapung. Dia terbang kan. Kita sebab nak Wan Alif pergi kutip untuk exercise tu nanti. Saya kutip. Wan Alif exercise sikit pagi ni. Okey, kita cuba. Tengok apa terjadi dia? Dia tak melompat, tak terbang kan, tapi dia kekal di sini sahaja. Ini pun salah satu kesan koanda juga. Okay? Koanda effect. Maksudnya bila udara tu dari hair dryer ini, dia naik, kan dia akan naik ke atas. Dan disebabkan dia sepatutnya kan, kalau ikutlah tadi yang Alif cakap tu, dia akan terbang entah ke mana tu. Sebab udara tu dia akan bawa di atas. Tetapi disebabkan udara naik, ada tekanan udara. Ini bukan sahaja kesan koanda, dia ada juga bertindak tekanan atmosfera, tekanan udara tu, so dia akan kekal di kedudukan. Kekal. Dan sebenarnya pingpong ini sedang berpusing. Pusing ke juga? Pusing. Kalau tengok dekat nampaklah Cikgu. Mungkin kita untuk guna kita conteng dia. buktikan, kita tambah tahi lalat pada dia lah. Kena ada tahi lalat juga. Boleh cuba ni, Wan, kita di rumah boleh cuba eksperimen. Jangan guna hair dryer, mak nanti bising pula orang tu. Tak apa, pinjam sekejap saja. Lepas tu you terangkan tentang kesan ini pada mak. Mungkin. Alah, kalau mak saya dia cakap, aku dulu main tu juga. Saya nak tunjuk yang ni. Tunjuk. Nampak dah adik-adik?
Dia pusing. Dia sedang pusing. Dia sedang pusing. Tengok adik-adik. Wan Alif buat magic lah. Oh, ada. Hanya dalam Sejahtera Asia. Sebab pendidikan sains. Tak apa, kita bagi Sharon Sharon pula. Mungkin Sharon boleh buat tanda sendiri. Tanda sendiri ya. Tanda sendiri. Susah juga kita nak tunjuk. Adik-adik tu boleh tunggal kat rumah tu. Kita nampak dia. Dia memang berpusing. Bola Memang pingpong nampak tu. Dia sedang pusing. Tapi kenapa Cikgu Bong punya tinggi ya? Saya punya rendah. You cuba lagi, tak kuat lagi. Sudah kuat. Tak apa, you naik. Saya tahu, You saya naik, tahu. dia akan naik. Dia You naik, saya dia akan menggerakkan naik. head dryer Sabu ni. kiri, Jadi kanan, bola pingpong kiri, tersebut kanan. Saya nak belagak sikit dengan Wan Alif ni, Cikgu. Lampau budak seorang ni cikgu. Memang naik. Bila kita naik, dia ada satu tolakan ke atas itu. Cikgu tak ajar apa dengan saya main macam tu tadi? Ini ketua kelas. Saya fokus. Kelas pertama kena bully. Kelas dua kena bully lagi. Kelas 3 masa nak datang Tak lagi. nak datang. Tak, itu salah satu cara kami menunjukkan kasih sayang pada Wan Alif. Itulah. Itulah. Ya. Ya. So itu sebenarnya bola itu sedang pusing juga sebab dia ada perbezaan tekanan atmosfera dan juga pada masa yang sama kesan koanda itu. Jadi dia sebab dia kan ada permukaan yang bulat. So itu udara dia naik dan pada masa yang sama perbezaan tekanan atmosfera itu di luar tu lebih tinggi, ini rendah, so dia akan pusing. Sebab itulah biasanya kalau kita melalui bas ke kenderaan yang terlalu laju itu, kita jangan terlalu dekat dengan kenderaan tu. Apa terjadi ya? Macam kita sendiri akan tertarik ke arah kenderaan itu. Itu pun disebabkan perbezaan tekanan udara itu. Biasanya kan pernah tak pergi yang KL kan, kita naik LRT tu kan. Okay. Sebelum LRT tu berhenti tu memang kita tak boleh berdiri terlalu dekat sebab dia punya kelajuan tu memang sangat cepat. So dia akan wujudkan satu tekanan udara yang berbeza. So kita akan tertarik ke arah tu, sangat bahaya. Bahaya Cikgu. Betul lah, sebab itulah arahan kalau ada di tempat tanda jangan memandu terlalu dekat dan sebagainya. Macam itulah maksud dia, boleh mengakibatkan sesuatu kemalangan ataupun sesuatu yang tidak diingini berlaku. Betul tak Sharon? Betul. Jadi kita nak sampaikan pesanan ni lah kepada penonton yang berada di rumah ataupun mungkin sekarang ni tengah bersiap untuk keluar. Jadi sekiranya anda melihat ada kenderaan berat seperti lori yang besar ataupun trailer yang berada di jalan raya dan berada dalam keadaan laju, tolong elakkan berada berdekatan dengan kenderaan tersebut kerana kita khawatir ia mungkin boleh menyebabkan anda terlibat dalam kemalangan, khususnya kepada penunggang-penunggang motosikal dan juga berbasikal. Basikal ni pun kita nak tegur juga Wan, sebab saya nampak ada tular dalam media sosial mereka mengayuh basikal di lebuh raya. Lebuh raya. Raya juga tu. Kalau ikutkan kita adalah tempat yang boleh untuk mengayuh basikal. Janganlah kita, mungkin di sini saya tak tuduh semua. Mungkin mereka nak rasa kepuasan berbasikal tu. Tapi sebenarnya ia boleh menyumbang kepada masalah kemalangan ataupun risiko kemalangan terhadap diri mereka ataupun pengguna jalan raya yang lain. Jadi boleh je, tapi kena ingat dan sentiasa berhati-hati. Betul tak? Pilih Khasnya yang kawasan badan yang selamat. kurus itu. Lagi ringan. Ringan, mudah tercampak. Betul tak? Cikgu. Baik badan saya comel sikit. Kenderaan yang berat ni dia tak perasan, dia tak nampak. Dia mungkin berada, mungkin penunggang motosikal ataupun kenderaan lain berada dalam keadaan blind spot. Jadi kenderaan besar ni yang berada dalam keadaan laju ni memang dia tidak perasan. Jadi untuk anda elakkan berada dalam situasi yang bahaya, sentiasa jauhkan diri anda daripada kenderaan yang berat. Tapi saya sendiri kan Wan, kalau saya nampak lori yang besar-besar depan saya memang tak akan berada dekat. Tapi saya perasan, saya heran kenapa ada setengah, bukan semua, segelintir pemandu yang macam tak dekat dengan lori tu. Kalau saya cuba elakkan. Memang saya takkan berada. Saya takut mungkin barang yang dibawa boleh jatuh ke atas kita. Ada kemungkinan juga. Ataupun tayar dia mungkin terbang ke kan. Kita nak elakkan benda yang kita nak elakkan malang tidak berbau inilah. Iya, betul. Kita jaga kita. Selepas ini kita akan sambung lagi eksperimen kita bersama dengan Cikgu Bong. Semuanya dalam Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana.
Okey, terima kasih kerana tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Masih lagi dalam slot pendidikan sains Sejahtera Asia bersama Cikgu Bong dan juga Sarah. Sharon, tadi dah bangga tunjuk macam ni hari raya dia. Sekarang Cikgu Bong nak bagi kita minum pula rehat. Kering tekak pagi-pagi ni. Tapi ini air berkarbonat Cikgu. Mana boleh kita bagi Cikgu? Yang ini bukan air berkarbonat. Ini air soft drink lah. Ini air biasa, ais lemon tea. Ais lemon tea, air bunga. Biasanya kan, you perasan tak? Kalau yang botol yang pendek, comel ini, dia ialah air yang biasa kan. Kalau yang kurus itu dia ialah air berkarbonat. Baru saya perasan. Alif perasan tak? Tak perasan saya minum. Kan? Majority memang lah. cara dia nak marketing air minuman tersebut lah. Tak tahu pula dia ada ni. Kita main minum je. Sebab dulu pun semua sama saja kan. Air berkarbonat ini. Okey. So yang ini, biasanya air berkarbonat ini bila kita buka, ini tunjukkan ini air biasa. Mana-mana lah air tin ini, okey. Dan bila kita tuang pun senang kan? Ya betul. Sebab dia punya tajam. Okey, mulut tu tajam, dia tak ada yang macam mulut dia macam Walif, mangkok yang Walif. tebal Walif dan sabar. sebagainya. Belum lagi Walif, belum lagi. Rehat nanti baru minum. Rehat minum juga. So, ini kan. Selain tu kita nak bincang, saya nak terangkan tentang yang mulut dia sangat tajam. So tak ada kesan konando, senang untuk kita nak tuang. Saya nak Wan Alif tunjuk satu trik tu. Macam mana supaya tin ini boleh berdiri. Okay. Condong ni. Walif, tak ada Boleh gambar. ke? Lalu kita tengok kan. Sharon nak cuba boleh juga. Okay. Tips dia ialah, okay, kita kena adjust rasa-rasa dia. Okay. Oh, dia Kalau rasa dah berat ni, rasa masih berat. terlalu banyak, okay, terlalu berat, boleh tuangkan sikit. Tuangkan sikit. Buka lah baru ya cikgu. Buka baru. Okey, buka. Alah Cikgu, senang Cikgu. Senang. Ni tercabar saya ni. Tak sabar ni. Ya. Akhirnya Wan Alif menang. Ya. Tengok, mudah je. Ni tin dia, tin sikit lah tinggal dalam tu. Senang kan? Jadi juga. Okey, sebenarnya ini kan dia ada berkaitan dengan pusat graviti. Okey, pusat graviti semakin rendah pusat graviti semakin stabil. So kalau ni kan dia berat, so dia punya pusat graviti tu, okey, air tu ada dalam tu kan, dia pusat graviti tinggi. Okey, kalau kita ni rendahkan pusat graviti tu, okey, sampai satu tahap dia dapat berdiri. Dia boleh pusing. Sama jugalah dia punya ini konsep ni dengan yang sumo tu kan. Tinju sumo tu, bila mereka nak menyerang, mereka akan buka dua-dua kaki itu luas dan tunduk ke bawah tu kan. Okay, itu adalah untuk juga rendahkan pusat graviti supaya lebih stabil. Kalau ini cikgu, kalau contoh kita gunakan botol, adakah sukar ataupun mempunyai hasil yang sama? Guna botol. Contoh macam botol yang mineral tu tidak dapat sebab ni dia ada, tengok dia ada dua tapak di sini. Okay. Dia ada sokongan di sini. Kalau botol dia tak ada rekaan seperti ini. So tak dapat. Tin ini boleh. Kalau dia penuh tidak dapat sebab dia sangat berat. So pusat dia akan di atas dan tidak dapat sokong dua titik ini. Faham. Walif boleh buat magic lepas ni Walif. Boleh buat magic dekat kedai-kedai kan dah boleh dine. So kita letak macam ni. Mungkin boleh guna penyeduh minuman itu, sedut-sedut lepas tu dia biar berdiri macam ni. Tu jangan 3 jam tokek kedai menunggu, tak balik-balik budak ni. Okay. So ini saja. So kita boleh sambung aktiviti untuk yang minggu depan. Minggu depan kita pun ada aktiviti yang berkaitan dengan yang pusat graviti. Adakah masih menggunakan topik Coanda Effect cikgu untuk minggu depan? Minggu depan kita tidak ada kaitan dengan Coanda Effect. Kita akan lebih tumpu kepada yang pusat graviti ini. Tapi Pusat graviti kita kira ini merupakan sambungan daripada pelajar-pelajar, adik-adik yang dekat rumah. Ini merupakan ulang kaji bagi mereka Wan, untuk mereka mempersiapkan diri mereka minggu depan, sambungan daripada pembelajaran kita pada hari pagi ini Wan. Betul itu. Mungkin minggu depan boleh standby dengan batang besi.
Kita perlukan batang besi lebih kurang 20 cm. Kalau untuk mereka aktiviti pusat graviti minggu depan. Betul tu. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Cikgu Bong di atas perkongsian beliau dalam pembelajaran sains kita pada pagi ini. Jadi seronoklah Wan sebab saya mendapat input yang baru, saya dapat ilmu yang baru pada hari ini dan harap bukan saja anda di rumah, Wan pun dapat juga kan ilmu baru hari ini. Jadi kita akan jadi kepada anda jangan ke mana-mana kerana selepas ni saya dan Wan Alif akan mengupas satu lagi perkongsian dan kupasan informasi buat anda semua. Jangan ke mana-mana, semuanya dalam Sejahtera Asia. Terima kasih kerana tetap bersiaran bersama kami di Sejahtera Asia. Okey, saya Wan Alif dan juga Sharon. Dan Kezia. Apa khabar Sharon? Okey, Sharon? Okey, saya rasa masih teruja lagi dengan eksperimen sains yang baru kita lakukan bersama dengan Cikgu Bong iaitu Koanda Effect dan kita harapkan bahawa anda semua terus bersama kami lagi pada minggu hadapan untuk aktiviti sains yang seterusnya. Tapi hari ini kita ada sedikit kupasan yang sebagai informasi kepada anda iaitu berkenaan dengan vaksinasi COVID-19 bagi remaja yang berusia 12 hingga 17 tahun. 17 tahun, ya. Wan Alif, kongsikan detail tersebut. Itu adalah seperti mana yang saran oleh Kementerian Menteri Kesihatan kita iaitu Khairul Jamuddin Abu Bakar yang memastikan agar golongan ini remaja daripada umur 12 hingga 17 tahun juga layak menerima suntikan vaksin agar mereka mampu menghadapi sesuatu perkara lebih-lebih dalam era persekolahan yang telah boleh buka seperti yang kita sedia maklum pada bulan Oktober ini. Dan hanya remaja yang mempunyai persetujuan daripada ibu bapa penjaga yang sah saja akan diberi vaksin. Maksud dia kena minta kebenaran bersama ibu bapa ataupun penjaga untuk mereka divaksinasikan. Dan yang kedua memang kita perlu pendaftaran jugalah dari sudut MySejahtera, IC dan sebagainya untuk mereka pergi ke pusat vaksinasi. Dan benda ini memang seperti yang kita jalani lah. Golongan dewasa yang dah pun divaksinasi sebelum ini. Dan seperti saya maklum, walaupun usia mereka 12 hingga 17 tahun, vaksin ini adalah percuma juga kepada mereka. Tiada bayaran dikenakan. Cuma kita perlu perlu kebenaran, persetujuan daripada ibu bapa dan anak-anak ini ataupun remaja ini juga akan menerima 2 dos vaksin juga. Seperti golongan dewasa ataupun warga emas dan sebagainya. Serta yang paling penting kad vaksinasi itu ataupun sijil digital vaksinasi itu sentiasa ada lah. Kalau kita lupa telefon kita ada kad dia. Kalau kita lupa kad dia kita ada telefon dia. Bila saya lihat Sharon penggunaan MySejahtera ini dia lebih kepada telefon berbanding kad yang ditulis ataupun diprint tu. Sebab nak masuk pun kena scan. Kalau tak ada telefon kita tak dapat nak scan. Jadi memang hak pusat itu ataupun hak kawasan itu atau tempat membeli belah itu untuk tidak membenarkan kita masuk. Bukan disebabkan taraf ataupun kedudukan tetapi demi keselamatan juga. Tapi boleh tulis kat buku Wan Alif. Ada yang masih boleh tulis kat buku, ada yang masih tidak membenar ataupun tidak perlu lagi tak tulis satu buku. Itu terpulang kepada pengurusan sektor tersebut. Bergantung kepada premis tempat tersebut sama ada memberi kita kebenaran untuk masuk atau tidak sebab segala jika berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini, premis tersebut yang akan bertanggungjawab. Dan balik pada isu vaksinasi kita seperti yang dikongsi oleh Wan Alif tadi. Tadi Wan Alif dah kongsikan siapakah yang layak dan kini saya ingin kongsikan kepada anda siapakah yang tidak layak. Pelajar-pelajar ataupun remaja yang berusia di bawah 17 tahun yang ada sejarah reaksi alahan teruk atau sejarah aniflikasi selepas menerima dos pertama yang tidak layak. Reaksi alahan pada mana-mana kandungan vaksin COVID-19 selepas menerima suntikan vaksin. Individu yang mengalami reaksi ini tidak akan diberikan dos yang kedua, Wan. Jadi saya kira dia merupakan mungkin ada simptom ataupun alahan teruk yang dihadapi oleh remaja tersebut, maka dia tidak dibenarkan untuk meneruskan mengambil vaksin yang seterusnya. Mungkin
akan dibenarkan, mungkin dia bergantung kepada kesihatan dan keadaan remaja tersebut. Ya, mungkin mengambil tempoh yang lama sedikit berbanding secara normalnya hanya selang beberapa minggu sahaja. Tetapi saya rasa mungkin yang mengandungi ataupun ada kesan alahan seperti itu, mungkin tempoh masa untuk mendapatkan dos yang kedua itu mungkin terlampau lama ataupun panjang sikit. Saya rasa macam itulah. Supaya badan tu dapat adaptasi ataupun supaya pihak pengamal perubatan ataupun pihak hospital dapat memantau kesihatan remaja tersebut. Dan di sini juga kami ingin kongsikan kepada anda persediaan ke pusat pemberian vaksin sebelum, semasa dan selepas. Jadi sebelum itu pastikan anda mendapat tidur atau rehat yang secukupnya, makan secukupnya sebelum ke pusat pemberian vaksin, dan jangan lupa untuk maklumkan kepada ibu bapa atau penjaga anda jika anda tidak sihat. Jadi inilah persiapan anda untuk menyiapkan diri anda dan untuk memastikan badan anda tidak terkejut untuk pergi menerima vaksin tersebut. Mungkin Wan boleh kongsikan apakah persediaan semasa pergi ke pusat pemberian vaksin ini? Seperti yang saya cakap tadi, memang kita perlu badan kita yang bersedia sebab kita nak tahu kita vaksin, dan tak semuanya berani ni dengan jarum sebenarnya. Ada yang macam takut Wan dengan ke? jarum. Wan macam mana? Saya berani dengan jarum. Janganlah nak merendahkan saya. Tidak, saya cuma menguji. Okey, persediaan sebelum kita datang ke pusat vaksin, yang paling pentingnya kita jangan lupa bawa IC kita. Itu penting. IC itu adalah kata orang tadi kepentingan mana-mana aja urusan IC adalah sangat penting, dan remaja ataupun remaja berusia 12 hingga 17 tahun ini perlu ditemani oleh salah seorang ibu bapa, sama ada penjaga atau wakil dengan surat perwakilan semasa hari vaksinasi. Dan jenis vaksin yang akan diberi akan ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Dan seperti yang saya cakap tadi, pemberian vaksin itu adalah percuma. Jadi hargailah usaha kerajaan melalui Kementerian Kesihatan Malaysia dalam membendung serta melandaikan COVID-19. Dan yang pastinya dalam era pandemik serta endemik ini kita kena hidup, kita kena terima hakikat untuk hidup bersama dengan COVID-19. Walaupun kita rasa macam benda tu mungkin sesuatu yang kita sukar untuk adaptasi kan, tapi kita kena terima juga seperti orang kongsikan bahawa kita memang perlu hidup dalam keadaan COVID ini, di mana walaupun kita telah menerima vaksin, tapi ia bukanlah lesen kepada kita untuk tidak menjaga diri kita sendiri. Dan kepada remaja yang berusia 12 hingga 17 tahun ini adalah sedikit tips apakah yang perlu anda lakukan selepas menerima vaksin adalah terus amalkan SOP untuk elakkan jangkitan COVID-19 dan jangan melakukan senaman atau aktiviti berat dalam masa seminggu selepas vaksinasi, dan maklumkan kepada ibu bapa atau penjaga jika badan anda berasa tidak sihat atau tidak selesa. Jadi saya kira Wan, ini adalah bergantung kepada individu. Ada individu dia punya respon tu terhadap vaksin tu adalah berbeza. Kerana berdasarkan pengalaman saya sendiri, saya tidak menerima sebarang respon. Saya rasa tak ada rasa. Tapi kawan saya satu dan dua pun tak ada. Kawan saya seminggu demam. Dia badan tak selesa, badan tak sihat lah. Tapi saya syukur, thanks God, tiada apa-apa lah. Memang tak rasa efek. Wan pula macam mana? Kalau saya untuk dos yang kedua, saya mempunyai rasa loya. Pada malamnya rasa loya, memang rasa nak muntah, tapi hakikatnya saya tak makan apa-apa pun. Tapi rasa loya tu. Boleh percaya ke ni, Wan? Betul, memang betul saya cerita dia. Tapi saya bawa tidur, hilanglah, esok hilang dah. Dia malam tu je lah efek dia. Kalau demam atau pening kepala tak ada lah. Tapi ada ambil Panadol ke macam tu? Tak ada. Saya orang cakap kalau pening saja ataupun berkaitan tentang mungkin angin atau sebagainya, bawa ambil ubat. Kalau setakat mual, kata orang Sarawak, mual tu siapa nak mendapat lah, tidur je lah. Betul lah, sebab kita pun selepas menerima dos tu, mereka akan memberi kita seperti sesi kaunseling sikit. Ingat tak? Betul. Dia akan beritahu kalau mungkin rasa pening kepala sikit atau sakit kepala, boleh saja ambil Panadol itu. Tapi jangan ambil dalam kadar yang berlebihan. Betul. Ambil dalam kadar yang mencukupi mengikut dos yang telah ditetapkan. Jadi kepada ibu bapa yang ada di rumah, di sini juga kita ingin kongsikan tips latih dan pastikan kanak-kanak sentiasa mengenakan pelitup muka dengan betul, cuci tangan dengan betul dan elakkan ke tempat sesak dan sempit. Walaupun mereka ini masih kanak-kanak, saya percayalah Wan, daripada kanak-kanak ni kita perlu asuh, kita perlu didik mereka untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan dalam kita membantras COVID-19 ni. Walaupun anak-anak kita kena asuh, kena didik juga. Betul. Dan untuk di negeri Sarawak kita ni, Sharon, seramai 240,000 remaja yang berusia 12 hingga 17 tahun ini menerima manfaat daripada
program vaksinasi Betul. ini dan Bagus tu. pastikan ianya diambil ataupun mendapat perhatian yang serius daripada ibu bapa dan juga penjaga. Mungkin ada yang tak nak ambil risiko ataupun masih takut-takut atau ragu, boleh dapatkan khidmat nasihat dahululah sebelum membuat keputusan. Mungkin anak-anak ada alahan dan sebagainya, tetapi boleh meminta khidmat nasihat dahulu untuk anak-anak kita mendapatkan vaksinasi mereka, kerana mereka pun layak untuk dilindungi dalam COVID-19 ini. Kita faham sebagai seorang ibu bapa tu, kita inginkan yang terbaik buat anak-anak kita. Dalam masa yang sama, kita khawatir juga sekiranya mereka ini terdedah kepada virus dan jangkitan COVID-19. Mungkin ada berlaku sedikit keraguan di situ lawan. Kita faham. Jadi seperti yang Wan kongsikan, anda boleh bila-bila masa saja, di masa ada kelapangan, anda boleh pergi saja ke mana-mana pusat kesihatan untuk dapatkan khidmat nasihat daripada pakar-pakar perubatan kita. Dan ini juga untuk sebagai persiapan kepada anak-anak anda, kerana saya dengar ada beberapa buah sekolah yang tidak membenarkan anak-anak yang tidak divaksinkan turun ke sekolah. Jadi mungkin ini untuk mengelakkan mereka ini terdedah daripada jangkitan COVID-19. Jadi jika mereka tak turun ke sekolah dalam tempoh masa yang lama, itu akan memberikan kesanlah kepada anak-anak. Bukan saja kesan daripada pembelajaran, tapi kesan daripada sosial juga, di mana sifat pelajar ni, remaja ni 12 sehingga 17 tahun ni sifatnya memang nak bergaul dengan rakan-rakan, nak bermain, dan apabila kita tidak dapat turun sekolah, ramai dalam kalangan mereka ni saya percaya memang stres di rumah, Wan. Betul. Dan pastikan pengambilan vaksin bagi golongan 12 hingga 17 tahun ini kata orang dipermudahkanlah agar ianya memberi kesan yang adil kepada anak-anak dan juga semua golongan, sebab diorang pun perlukan perlindungan dan bila di sekolah diorang pun perlu dalam keadaan yang selamat dan juga dilindungi. Bukan bermaksud divaksin untuk kita kebal, tetapi divaksin itu untuk mencegah, lebih baik mencegah daripada mengubati. Jadi ini pesanan ikhlas daripada kami di Sejahtera Asia, agar ibu bapa serta penjaga pastikan anak-anak ataupun anak di bawah jagaan mengambil vaksin yang berusia 12 hingga 17 tahun demi kelangsungan kehidupan mereka dan juga kehidupan kita, walaupun kita berada di era pandemik, dan juga yang pastinya kita tetap terima hakikat yang COVID-19 hidup bersama kita sampai bila-bila. Yalah, kita kena adaptasilah diri kita dengan keadaan COVID yang masih belum dapat ditangani. Kerana itu kita diberikan dan kita diharapkan agar semua menerima vaksin ini untuk mengelakkan kita. Di sini kita nak tekankan vaksin itu bukanlah lesen yang kita tidak akan terkena, tapi menghalang sekurang-kurangnya kita mengambil ikhtiar untuk menjaga diri kita sendiri, orang di sekeliling kita. Sebab kalau tidak, Wan, nak masuk sekarang ni kebanyakannya premis, kalau kita nak masuk ke premis tersebut sekurang-kurangnya mesti 2 dos komplit baru dibenarkan masuk. Paling-paling pun divaksin. Kalau tak divaksin, kita ambil kira macam anti-vaksin itulah. Bye-bye lah. Kita orang boleh dine-in, korang tak boleh dine-in. Jadi jangan menjadi penghasut ataupun menjadi, kata orang tadi, penyebar kepada benda-benda yang tak baik ataupun fakta yang tidak masuk akal lah. Jadi ibu bapa dan juga penjaga main peranan, bantu anak-anak, bantu di bawah jagaan kita untuk menerima vaksin yang sewajarnya mereka terima. Betul tak? Betul tu. Sekiranya mereka tidak menerima, dia akan menghalang mereka untuk keluar daripada bersosial bersama rakan-rakan dan juga menghalang mereka untuk turun ke sekolah. Jadi saya kira ini tidak adil lah kepada pelajar yang berusia 12 hingga 17 tahun ini, kerana sifat mereka memang sentiasa ingin bergaul bersama dengan rakan-rakan. Jadi kalau terkurung, saya kira dah lama juga mereka terkurung, tidak dibenarkan keluar. Jadi mungkin inilah masa mereka untuk keluar, untuk dia explore diri mereka sendiri. Jadi kita harapkan mendapat kerjasama daripada semua, tidak kira peringkat usia, untuk segera mendapatkan vaksin. Dan jangan lupa, sekiranya anda tidak tahu bagaimana untuk mendaftar untuk mendapatkan vaksin, anda boleh pergi saja ke mana-mana pusat kesihatan, dapatkan bantuan daripada medical attendant. Betul kan? Betul tak saya kata? Medical attendant ni pembantu perubatan untuk membantu anda mendaftar diri di dalam MySejahtera. Sebab ada juga golongan yang kurang arif menggunakan gadget untuk mendaftar diri. Jadi anda boleh saja walk in ke mana-mana pusat kesihatan untuk mendaftarkan, mendapatkan bantuan daripada mereka untuk mendaftarkan diri. Jadi kita harapkanlah, kawan, bahawa semua masyarakat kita memberi sokongan. Seperti yang kita lihat bahawa peningkatan masyarakat kita, khususnya di negeri Sarawak, amat baik, sambutan amat baik untuk mendapatkan vaksin ini. Di mana di luar bandar pun kita lihat tidak terkecuali. Betul. Dan apa-apa pun di mana kita berada,
sentiasa patuh SOP, tingkat kawalan ke diri agar kita yang telah pun divaksin sekiranya kita tidak ada keperluan jangan keluar rumah kerana betul, kita sangat boleh penting. mengurangkan risiko dijangkiti dan menjangkiti orang lain. Betul. Dan itu topik yang kita bincangkan hari ini, Sharon, iaitu vaksinasi COVID-19 bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun agar sedikit sebanyak info ini mampu ataupun berguna kepada ibu bapa ataupun penjaga dalam mereka berhadapan dengan situasi COVID-19, lebih-lebih melibatkan anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun pada masa yang akan datang. Dan apa-apa pun sentiasa jaga diri, tingkatkan kawalan ke diri kita. Betul tu. Kita sedia maklum, Wan, usia ini saya kira usia yang agak fragile lah, di mana mereka punya antibody masih belum cukup kuat. Jadi mudah untuk mereka terdedah kepada penyakit di luar sana selain daripada COVID. Jadi amat digalakkan untuk mereka mendapatkan vaksin. Dan macam pengalaman Wan sendiri kan, ada tak anak-anak buah yang berusia dalam lingkungan ini tidak, ibu penjaga mereka ataupun ibu bapa mereka tidak setuju untuk mereka mendapatkan vaksin? Ada, sebab mereka masih lagi beranggapan yang vaksin itu membuatkan ibu badan menjadi lemah dan sebagainya, tetapi mereka tidak mendapatkan info yang betul. Info-info ini mereka dapat daripada biasalah bila berada di kampung, mungkin penyampaian info itu tidak sampai. Dan yang keduanya mungkin terlalu percaya dengan cerita-cerita yang digembar-gemburkan tanpa ada fakta yang sebenar-benarnya. Itu yang menyebabkan ada yang masih tidak setuju nak bagi anak-anak vaksin ni. Cakap ni lah macam ni, tapi hakikatnya kita ada KKM, kita ada Kementerian Kesihatan, kita ada penasihat daripada Kementerian Kesihatan, minta nasihat, minta rundingan daripada mereka agar kita mendapat info dari fakta yang betul dan sahih. Jadi apa saya nak tambahkan sikit, betul apa yang dikongsi oleh Wan tadi. Saya pun pernah nampak atau terbaca di laman sosial, Wan, golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab ini mereka mengeluarkan satu kenyataan ataupun mereka mengeluarkan pengalaman. Tak tahulah pengalaman itu betul atau tidak tentang keburukan menerima vaksin. Kononnya apabila sesuatu kita dahulu sihat, setelah lengkap 2 dos tersebut kesihatan dia bertambah buruk. Jadi mungkin ada berlaku sedikit masalah kesihatan di situ dan kita tidak boleh terus menuduh bahawa vaksin itu merupakan penyebab kepada kesihatan anda yang terjejas. Anda boleh terus saja rujuk kepada mana-mana pusat-pusat kesihatan sebelum anda mengeluarkan sebarang kenyataan di laman sosial, kerana laman sosial ini digunakan oleh beribu-ribu orang dan sebaik-baiknya kita gunakan laman sosial itu dengan tujuan yang baik untuk memberi galakan, untuk memberi dorongan dan mendukung di antara satu sama lain. Lebih-lebih lagi dalam pandemik COVID-19 ni kita memang saling memerlukan di antara satu dengan yang lain. Jadi gunakan sebaik-baiknya, dan sekiranya anda rasa maklumat itu tidak sahih atau tidak benar, tolong jangan kongsi. Saya tengok sekarang trend ni kan, Wan, orang suka forward macam berita-berita yang kita tak tahu kesahihan yang betul ke tidak tanpa melakukan sebarang usul periksa, kerana mungkin bagi golongan yang bukan kita nak kata kurang pandai, bagi golongan yang mungkin tidak mempunyai ilmu ataupun tidak terdedah kepada maklumat-maklumat yang betul, mereka akan mudah percaya. Betul. Jadi apabila mereka mudah percaya, mereka ini pula yang akan memaklumkan dan akan menyebarkan berita tersebut. Jadi berita tu akan jadi macam rantaian berita tersebar kepada semua orang. Sedangkan benda itu kita tak pasti kesahihan berita tersebut. Jadi elakkan daripada berkongsi maklumat kesahihan tentang bukan COVID, maafkan saya, tentang vaksin ini sekiranya anda tidak mendapat maklumat yang tepat daripada orang yang bertanggungjawab, khususnya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Jika anda mempunyai sebarang keraguan, anda boleh pergi sahaja ke laman web rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk mendapatkan segala informasi terkini berkenaan dengan vaksinasi, berkenaan dengan COVID. Jadi supaya kita sentiasa upgrade diri kita lah. Kita sentiasa update dengan perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita, Wan. Ya, betul. Dan begitulah tadi apa kongsian saya dan juga Sharon mengenai vaksinasi COVID-19 bagi remaja berusia 12 hingga 17 tahun. Betul. Agar ianya boleh membantu ibu bapa di luar sana yang menyaksikan Sejahtera Asia pada pagi ini, agar mereka yang ada anak umur dalam golongan ini 12 hingga 17 tahun tidak takutlah untuk menghantar anak-anak mereka bagi menerima vaksin COVID-19. Dan bersama-sama kita untuk hentikan rantaian dan juga melandaikan COVID-19. Kita mampu menang, insya-Allah kita boleh menang. Betul. Jadi saya rasa setakat ini sahaja ya kan, Wan, perkongsian kita berdua pagi ini dalam kupasan vaksinasi COVID-19 bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Jadi kepada anda terus kekal setia bersama kami pada setiap hari pukul 7.30 pagi hingga 9.30 pagi. Hanya di TVS saluran 122 Astro dan MyTV. Saya Sharon Kezia dan saya Wan Alif. Hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Dari
inspirasi, kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.